إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan di sisi Allah ialah taqwa. Alhamdulillah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini ketika kita berada di dalam bulan Syawal, 1435 Hijriah. Masya Allah, sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membawa bekalan, iaitu bekalan taqwa yang telah pun dihasilkan oleh Madrasah Ramadan. Moga-moga begitulah. Moga-moga begitulah. Sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sering bacakan pada bulan Ramadan, barangkali setiap yang memberi tazkirah tidak putus-putus ataupun tidak meninggalkan akan ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman sekalian, kata Allah, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum,
seperti mana yang telah difardukan kepada orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu sekalian. Mudah-mudahan kata Allah. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang datang kepada kamu, dengan didikan Ramadan, dengan tarbiyah Ramadan, dengan kurikulum Ramadan. Masya Allah, cantiknya Ramadan. Cantik tak tuan-tuan? Cantik Ramadan tu. Bila masa kita nak jumpa ibu ayah duduk sekali, bulan Ramadan. Si suami balik jumpa isteri yang dia sayang tu, kan? Terbukti sayangnya pada bulan Ramadan, balik duduk sekali. Duduk atas kursi, bukan duduk atas meja, duduk atas kursi menghadap hidangan. Masya Allah, abang longnya, kak ngah, kak cik pakai duduk sekali. Masya Allah, berdoa sekali barangkali. Masya Allah, ketika itu kita sama-sama makan. Hadirin hadirat, dia tidak lagi berlaku pada bulan Syawal, tidak lagi berlaku pada bulan Dzulqa'dah, tidak lagi berlaku pada bulan Dzulhijjah. Bulan Syawal ni, Masya Allah, hak main bola, dia main bola sampai maghrib, duk tendang bola lagi. Masya Allah. Hak jual tepi jalan, dia terus jualan tepi jalan. Ramadan dia tak jual. Masya Allah. Bulan Ramadan, hak jual apa? Jual mangosteen. Hak jual, Masya Allah, jual apa lagi? Jual mangoes, kan? Ini orang pandai cakap orang putih sini, kan? Allahumma salli Muhammad. Durian tak nampak lagi. Masya Allah. Ini sudah bertukar. Sudah bertukar. Sepatutnya la'allakum tattaqun. Patutnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bila kamu habis Ramadan, kata Allah, kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sepatutnya bila habis kursus Ramadan ni, bukan kursus sehari, bukan kursus minggu, bukan kursus 2 minggu, kursus 30 hari. 29 hari baru ni, 29 days kata orang putih. 29 hari, Masya Allah. Allah tarbiyah kita bangun awal. Masya Allah, bangun awal tu makan. Bukan serupa, makan. Tasahharu, bersahurlah kamu sekalian. Fa inna fis suhur barakah, kerana dalam sahur itu barakah. Bangun awal, makan. Berhimpun sekali, Masya Allah, petang-petang, kan? Kita tak berhimpun dekat Sunshine, McD lagi tak berhimpun, Tesco lagi tak, tapi berhimpun dalam rumah. Masya Allah. Buat apa? Makan dulu. Dia bukan semayang dulu, makan dulu. Makan, agenda makan. Masya Allah. Allahumma barik lana. Yang sudah tentu kita nak makan minum, kita barik lana, yang diberkati ke atasnya. Lagi makan, lagi rajin main surau. Lagi makan, lagi rajin semayang. Lagi minum, lagi makan, lagi rajin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu baru ada barik lana. Tapi kalau masuk bulan Syawal, lagi ada open house, close house tak ada. The house is everyday open, kan? The mouth is also open. So open, no close mouth. Masya Allah, manusia makan minum. Masya Allah, Ramadan hilang 5 kilo, bila mai Syawal tambah 7 kilo. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka go out pun datang, gout pun datang, betih pun berat, lutut pun sakit, nak datang surau berasa jauh sangat surau tu, kan? Subhanallah. Hadirin hadirat, dia tak berlaku di sini lah, di tempat lain. Di sini bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kata Nabi SAW, arba'un, Nabi kata 4 perkara. 4 perkara, man u'tiyahunna, siapa-siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 4 perkara ini, kata Nabi SAW, faqad u'tiya, maka sesungguhnya ia telah dikurniakan oleh Allah khairad dunya wal akhirah. Allah telah kurniakan kepada dia kebaikan dunia dan juga akhirat. Malam ni saya nak abang 2 aja. Pasal apa 2 saja? Tak boleh abang penuh, pasal surau tak penuh. Kita tunggu surau penuh, baru kita abang 2 lagi, kan? Kita tengok Anas dia kempen surau penuh, kita abang 2 lagi, kan? Allahumma salli ala Muhammad. 2 saja yang kita abang pada malam ni. Kata Nabi SAW, arba'un, 4 perkara, man u'tiyahunna, siapa-siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 4 perkara ini, faqad u'tiya, maka sesungguhnya ia telah diberikan oleh Allah
Khairad dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan juga akhirat. Yang pertama kata Nabi SAW, lisanan dzakiran, lisanan dzakiran, lidah yang selalu berzikir, masya-Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Lisanan dzakiran, dalam sembahyangnya ingat Allah, lepas sembahyang ingat Allah, ketika berjalan ingat Allah, naik kenderaan ingat Allah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Lidah lisanan dzakiran, sehingga kata Nabi SAW, Nabi suruh kita doa, minta doa, Allahumma inni as'aluka lisanan ratiban bi dzikrik. Doa daripada Nabi SAW, minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku minta padamu ya Allah, lisanan ratiban, lidah yang basah seperti rutab, masya-Allah, buah rutab, lisanan ratiban bi dzikrik, kerana berzikir mengingatimu ya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, beruntunglah siapa kata Nabi SAW kata bahawa dia telah diberi khairad dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan juga akhirat. Lisanan dzakiran, lidah yang senantiasa mengingati Allah, sama ada dia sebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkataannya tidak menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Nabi SAW selalu lepas sembahyang Nabi duduk. Nabi duduk. Buat apa duduk tu hadirin hadirat? Untuk berzikir, hadirin hadirat. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, kan, di antara benda yang disuruh oleh Nabi SAW ialah melazimkan membaca akan ayatul kursi selepas setiap kali sembahyang. Nanti kita akan datang sebab dia ada juga huraian dalam Allahumma salli Muhammad, dalam bab yang kita baca pada malam ni. Yang tak masuk ini baru duk start enjin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua kata Nabi SAW, daripada 4 perkara yang dengannya Allah Ta'ala memberikan kepada orang itu khairad dunya wal akhirah, iaitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalban syakiran, wa qalban syakiran, wa qalban syakiran, hati yang bersyukur, masya-Allah, hati yang bersyukur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hati yang menjadi raja, tuan-tuan dan puan-puan, hati yang menjadi raja kepada anggota. Bila hati kita baik, bila hati kita bersyukur, maka anggota kita akan menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Mata kita akan tengok jalan menuju kepada rumah Allah. Mata kita akan buka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita bertemu dengan manusia dengan senyuman, memberi salam, bercakap yang baik-baik. Anggota kita menterjemahkan daripada arahan yang diberikan oleh qalban syakiran, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita boleh hurai panjang apabila raja yang memerintah di dalam tubuh manusia, iaitu hati yang masya-Allah memberi arahan kepada anak-anak buahnya, kepada rakyatnya, tangannya, kakinya, segala anggotanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini ialah tanda syukur kita kepada Allah, yang sudah tentu kita ada kerana Allah mengadakan kita. Yang sudah tentu kita masih hidup ni kenapa? Kerana Allah masih hidup, Dia belum mematikan kita. Bila kita akan mati, kita pasti akan mati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita perlu bersedia untuknya. Jadi pada malam ni kita akan masuk dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala pula ialah bahawa
Apa-apa jua pekerjaan akan rosak jika ditakbirkan oleh dua ketua yang masing-masing mahukan pangkat ketua itu menjadi haknya sahaja. Kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Jadi kata dia, kalau dua pekerjaan ditakbirkan oleh dua pengurus, Masya Allah, yang masing-masing mau pangkat ketua itu menjadi haknya sahaja, kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Alhamdulillah, syariat Islam dalam satu rumah tangga tak ada dua suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua isteri boleh, tetapi dua suami tidak boleh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui. Allah dengan ilmunya, Masya Allah. Sambung lagi, kalau ini boleh berlaku ketika berbilang-bilang ketua. Kata dia, kalaulah boleh berlaku dengan adanya ketua yang banyak, bukan seorang, dua orang ataupun lebih, maka apa pula yang akan berlaku kalau berbilang-bilang Tuhan? Kalau dalam satu rumah tangga tidak boleh ada dua suami, Masya Allah, porak-poranda rumah tangga. Subhanallah. Ini kan pula kalau berbilang-bilang Tuhan. Tuhan langitnya lain, Tuhan buminya lain, Tuhan hujannya lain, Tuhan panasnya lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata dia, sedang sifat ketuhanan ialah kebesaran dan keagungan yang cukup sempurna. Masya Allah. Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Oleh itu, kalaulah Tuhan berbilang-bilang dan salah satunya berkuasa penuh mentadbir dan mengurus, sudah tentu akan luput dan lumpuhlah sifat Tuhan yang lain. Kalau yang Tuhan satu tu Masya Allah kuat, gagah, perkasa, sudah tentu yang satu lagi dia lemah pula. Kalau pula Tuhan-Tuhan itu bersekutu ataupun ada syarikat bersekutu, sudah tentu akan luput dan lumpuhlah pula sebahagian daripada sifat-sifat ketuhanan masing-masing. Padahal luput dan lumpuhnya sifat-sifat ketuhanan adalah bertentangan dengan kesempurnaan, kebesaran dan keagungannya. Dengan ini nyatalah bahawa sudah semestinya Tuhan itu asa, tiada sekutu baginya. Masya Allah. Sebab tu hadirin hadirat, di antara cara untuk kita memantapkan akidah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ialah dengan melazimi membaca akan suratul ikhlas. Membaca suratul ikhlas, pendek tetapi Masya Allah terkandung di dalamnya pengajaran yang amat banyak. Dan melazimkan membaca surah al-ikhlas, insya-Allah dia akan memantapkan akidah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1/3 pahala membaca Al-Quran diberikan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, 2/3 pahala seperti membaca 2/3 daripada Al-Quran diberikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, 3 kali kata Nabi SAW, seperti kita membaca keseluruhan daripada Quran pahalanya. Masya Allah. Inilah yang telah disarankan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi suruh kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang surah Al-Ikhlas. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Nabi SAW tiap-tiap malam membacanya sebelum daripada tidur. Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. Rasulullah SAW meniupkan ketapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam
Nabi sapu kepalanya, bahagian mukanya sehingga ke kakinya. Masya Allah, Nabi buat 3 kali. Begitulah kelakuan akan Nabi SAW, seperti diceritakan oleh isteri Nabi SAW, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang melihat kelakuan suaminya Nabi Muhammad SAW. Macam mana kalau isteri kita menceritakan perihal kelaku kita? Jangan ditanya, jangan ditanya. Dangerous. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitu, subhanallah, yang kita baca cantik ayat-ayat Allah ni memang cantik kan? Memang cantik. Kita baca pendek tapi rasa sedap. Suara saya tidak sedap, tapi ayat Quran itu yang sedap. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallah, dialah Allah ahad, dia Allah yang Maha Esa. Subhanallah, Tuhan mana lagi yang aku nak minta ya Allah kalau tidak padamu ya Allah. Kita memegang pada satu kabel yang amat kokoh, iaitu tali Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita minta. Aku nak minta pada siapa lagi ya Allah kalau tidak padamu ya Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekupu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata dia, tambahan pula, kalau seseorang dengan jujurnya memerhatikan wujudnya perpaduan dan susunan kejadian alam ini, Masya Allah, lihatlah alam, lihatlah alam. Subhanallah, kalau dalam Quran tu kita lihat Allah Subhanahu wa taala suruh kita lihat kepada alam, untuk kita rasa kekerdilan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Yang jadi bahayanya pasal kita duk berasa action, I am the boss, you know, kan? Dia berasa action tu, saya pengarah tuan, pengarah. Jadi bila manusia rasa dia tuan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan manusia sombong pada Allah, menyebabkan manusia sombong kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan manusia tak terasa nak pergi rumah Allah. Sedangkan kalau dalam satu qaryah yang ada surau, mana tempat yang lebih baik? Tak ada tempat yang lebih baik kecuali surau itulah tempat yang paling dikasihi oleh Allah. Kalau dalam satu qaryah ada masjid, adakah tempat yang lebih baik? Tidak ada, tuan-tuan dan perempuan, kecuali yang paling dikasihi oleh Allah ialah masjid itulah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dia, betapa Allah telah menyusun begitu rapi, subhanallah. Kalau kita baca dalam surah Juz Ammah, surah An-Naba, subhanallah, kita baca amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Sadaqallahul azim. Bagaimana Allah Subhanahu susun. Malam ni tak boleh hurai, tak habis lagi. Tuan-tuan balik pergi tengok surah An-Naba, masya-Allah, cantik-cantik tuan-tuan, cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Balik tuan-tuan pergi tengok makna dia, tuan-tuan. Kita kena tengok Quran ni bila everyday, tuan-tuan. Not only Sunday,
Not Saturday, but every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, every day kita kena tengok Quran. Masya Allah. So abang tak tengok every day tak apa, tapi Quran every day and every night kita kena tengok Quran, kita kena baca Quran. Dan jangan tengok saja, kena sayang Quran. Kalau boleh, kalau tak kata pun boleh kata I love you Quran. Kan? Kata dekat Quran I love you, saya cinta Quran. Masya Allah. Baca Quran, tengok. Learning bukan saja nak tengok Quran saja, nak baca, tolong tengok terjemahan dia. Tolong tengok terjemahan dia. Kalau boleh ulang lagi, ulang ayat tu. Tengok apa yang Allah Ta'ala sedang berbicara dengan kita sebelum kita mati, tuan-tuan. Kalau kita sudah mati, duduk dalam kubur, apa maknanya lagi Quran, tuan-tuan, kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak menghayatinya, kalau kita tidak beramal dengannya. Jadi saya sarankan pada tuan-tuan yang sudah sedia rajin, kan, Masya Allah, mulai, sudah tentu tuan-tuan sudah pemula, teruskan tuan-tuan, ambil Quran, malam-malam baca, subhanallah, 2-3 ayat, ulang-ulang, tengok makna dia. Masya Allah. Target dalam masa 1 tahun aku akan habiskan melihat isi kandungan Quran secara makna. Yang mengaji tafsir itu lain cerita pula, pergi mengaji. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Nescaya, kata dia, bila kita tengok susunan yang begitu cantik, Masya Allah, Allah Ta'ala buat. Seperti dalam surah An-Naba tadi, alam naj'alil arda mihada, dan seterusnya. Nescaya ternyata kepadanya perpaduan, menyatukan tiap-tiap satu dengan yang lain dalam keadaan yang serapi-rapinya, sehingga gerak-geri tiap-tiap kejadian itu menyempurnakan yang lain dengan tidak berlawanan atau bertentangan. Demikian juga kalau ia memerhati, nampaklah kepadanya keseimbangan dan kesatuan dan perhubungan antara sesuatu kejadian dengan yang lain, sekalipun bentuk dan keadaannya berlainan. Kita tengok bulan tidak pernah berkelahi dengan matahari. Masya Allah. Takkan bulan berjalan sendiri, takkan matahari, Masya Allah, dia beredar pada orbitnya sendiri. Siang dan juga malam tak pernah berkelahi. Ada tuan-tuan, kita tengok tengah-tengah siang tiba-tiba malam, lepas tu siang balik. Tidak. Dia siang, lepas tu dia main malam. Dia siang, dia main malam. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Allah Ta'ala sebut tentang Allah masukkan malam dalam siang, Allah masukkan siang dalam malam. Malam, Masya Allah, bersilih ganti dengan siang. Allah kata, lagu mana wahai manusia, kalau aku jadi siang tak ada malam guna. Syok tak? Syok tak? Tak syok, tuan-tuan. Lagu mana hai manusia, kalau aku jadikan siang malam, tak ada siang, kerja malam je, kerja pasal malam je, pasal siang tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Kalau siang-siang je, the sun shine, the sun is shining je, tak ada sunset, tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, cantik kata dia. Semuanya itu adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa seluruh alam ini adalah merupakan satu kesatuan yang terikat rapi, yang tidak akan lahir melainkan daripada satu punca yang tunggal, iaitulah yang wajibul wujud, yang wajibul wujud, yang telah mencipta dan mengaturnya dalam keadaannya yang demikian. Siapa dia wajibul wujud? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, segala yang terkandung di dalam alam ini pada bahan-bahan, kekuatan, tenaga dan gerak adalah satu tentang tabiat yang ditetapkan oleh Maha Pencipta pada masing-masing, juga satu peraturannya, undang-undangnya, halanya dan matlamatnya. Maka ini juga di antara bukti-bukti yang menunjukkan keasaan penciptanya, iaitulah keasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, lagi kita baca Quran,
lagi kita akan masya-Allah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengagungkan dan lebih mengasakan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kalau kita cerita tentang matahari pun Allah sebut tentang matahari dalam surah Yasin yang kita baca, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan surah wal qamar, lepas tu Allah cerita tentang wal qamar. Baik, dalil Al-Quran tak sah dia bagi dalil bukan dalil Quran, dia suruh kita fikir. Afala taqilun, apakah kamu tidak fikir? Kata Allah, tak sah ni dia suruh kita fikir tu. Suruh kita fikir, lihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata dia dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lah ni kita nak tengok dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan Al-Quran pula, maka di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Tuhan ialah firman Allah Ta'ala, artinya surah Al-Baqarah ayat 255. Artinya dia bagi ayatnya tidak dituliskan dalam ni, tapi kalau tuan-tuan tengok tu ayat apa tu? Ayatul Kursi. Dia adalah penghulu ayat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Ayatul Kursi yang disebut oleh Nabi SAW, sesiapa yang membacanya setiap kali lepas sembahyang waktu, tiap-tiap kali lepas sembahyang 5 waktu, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, dia membacanya, maka kata Nabi SAW, tidak ada yang boleh menahan di antaranya dengan syurga Allah. Tak ada apa yang boleh menahannya dia dengan syurga Allah, kecuali kata Nabi SAW, al-maut, kecuali mati je. Pasal apa tuan-tuan? Mati. Pasal bagaimana mungkin untuk dia masuk syurga kalau tidak mati? Sebab tu Nabi kata tidak ada yang boleh menahan seseorang yang melazimkan dirinya lepas daripada sembahyang fardu, dia akan baca surah ayat kursi, dia akan baca ayat kursi. Hadis tu boleh ada dalam hadis-hadis pilihan. Dalam almari tu saya rasa ada tu. Allahumma salli Muhammad. Melazimkan membacanya Ayatul Kursi, yang di dalamnya dijelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka kata Nabi SAW, tidak ada yang menahannya daripada masuk syurga Allah kecuali illal maut, kecuali mati je. Sebab bagaimana mungkin dia masuk syurga kalau dia tidak mati terlebih dahulu? Allahumma salli ala Muhammad. Ayat yang digeruni oleh syaitan. Syaitan takut mendengar akan ayat ini. Masya Allah. Sebab tu bila kita baca dengan penuh yakin, baca dengan memahaminya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tak ada Tuhan kecuali dia. Huwal hayyul qayyum, dialah Tuhan yang maha hidup, lagi maha berdiri, maha berkuasa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tengok makna dia. Allah, tiada Tuhan yakni yang berhak disembah melainkan dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah
Tuhan yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan yang tidak mengantuk, usahakan tidur. Tuhan yang tidak mengantuk, usahakan tidur. Kita lagi mengantuk, lagi tidur, masya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan yang tidak mengambil, dia tidak mengambil mengantuk, dia tidak ambil tidur, dia tak tidur, dia tidak mengantuk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita bawa kereta terlelap 1 second, kereta terjun parit, masya-Allah. Hadirin hadirat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah, yakni Tuhan yang memiliki ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang duduk di langit, masya-Allah. Mataharinya, bulannya, bintangnya, cakrawalanya, masya-Allah, masya-Allah. Hadirin hadirat, masya-Allah, hebat no. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan apa saja yang duduk di bumi ni semuanya, semua milik Allah. Hebat dah Allah ni, hebat. Allahumma salli Muhammad. Malaysia milik Allah, Amerika milik Allah, Rusia milik Allah, Ukraine milik Allah, apa semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan milik alam seluruhnya. Seluruh ikan-ikan temenung, ikan apa lagi, ikan gelama, tak tahu nak sebut, banyak. Buah durian, buah mu'tan, buah dokong, Allahu Akbar, semua milik Allah. Mana milik kita? Mana milik kita? Hadirin hadirat yang kita, kalau kita nak sombong, mana milik kita? Kita pinjam saja. Bahkan kita pun kita pinjam daripada Allah. Kenapa kita tak mau dekat diri pada Allah? Kenapa kita tidak mau mengabdikan diri pada Allah? Kenapa kita perlu sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana milik kita? Hadirin hadirat, your wife bukan milik anda secara mutlak. Masya Allah, Allah pinjamkan body kita, Allah pinjamkan, hatta nyawa kita pun Allah pinjamkan. Sampai satu masa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tang mana nak sombong? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa saja yang duduk di langit, apa saja di bumi, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada siapa yang dapat memberi syafaat, pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim, apa yang di hadapan mereka Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka pun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sedang mereka, kata Allah, tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah, yakni ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan juga bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua
alam langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu al-aliyyul azim, Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah. Surah Al-Baqarah ayat 255, ayatul kursi. Allahumma salli Muhammad. Kita nak kena bubuh full stop. Pasal huraian dia 10 nak kena hurai, kan? Ayat suci ini Allahumma salli Muhammad menjelaskan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kita akan sambung tuan-tuan pada perenggan itu, ayatul kursi. InsyaAllah tuan-tuan amalkan, baca banyak-banyak, insyaAllah. Ayat suci ini, ayat kursi ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ada 10 perkara yang dijelaskan dalam huraian ayat ini untuk menyatakan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak tuan-tuan supaya beramal dengan ayatul kursi, baca, faham, hayati, masya-Allah, rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, rasakan kekerdilan kita sebagai hamba Allah yang amat-amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kata orang putih, every second, setiap saat kita perlu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati bertemu dengan Allah. Insya-Allah berjinak-jinaklah dengan Quran. Bacalah Quran, sayanglah Quran. Insya-Allah moga-moga kita dapat amalkan, dan moga-moga dia menjadi nuran wa hudan wa rahmatan, insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية الإسلام. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.